Okey, hari ini saya akan tunjukkan basic fundamental penggunaan Word 2016. Okey, untuk memulakan Word, kita perlu pergi ke Start menu, cari perkataan Word, dia berada di kumpulan W. Word 2016. Okey, the latest version adalah Word 2019 ataupun Word 365. So itu adalah the latest yang lebih advance daripada Word 2016. Word 365 ataupun Word 2019 dia ada add-on beberapa komponen tambahan seperti 3D model di dalam. Kita boleh masukkan komponen 3D modeling di dalam Word. Okey, pada hari ini saya akan, bila kita buka Word, so dia akan minta kita pilih. Okey, sepatutnya kat sini dia akan ada contoh-contoh template yang lain di mana template itu akan di-link daripada internet. Namun disebabkan masalah line internet, so dia tak pergi. So sekarang dia hanya ada satu option sahaja, iaitu blank document. Bila you klik dekat blank document, sebelah kiri tadi adalah contoh-contoh file, senarai file yang telah kita buka selama ni. Okey, so ini adalah merupakan interface environment bagi Word 2016, kecuali yang ini, Adobe Acrobat dengan Webex. So ini adalah muncul selepas saya install Webex Meeting dan juga Adobe Acrobat. So secara default dia akan ada sehingga editing sahaja. Okey, dekat atas ini, paling atas ini adalah shortcut menu. Okey, shortcut menu dia ada butang save. Dekat sini dia akan ada customize quick access toolbar. You boleh add on, tambah berbagai lagi lah. Contohnya email ke dan sebagainya kat sini. Okey, you nak tambahkan menu open dekat sini, klik. So dia akan ada, ini adalah menu open, ini adalah menu save. Yang ini adalah untuk undo. Ini adalah untuk repeat. Okey. So di bawahnya ada file, ada home, ada insert, ada design sampailah view. Acrobat ni adalah tambahan setelah saya install Adobe Acrobat. Okey, dia akan muncul sehingga view sahaja. Okey. So di atas ini kita panggil tab. Okey. Sekarang kita berada di home tab. Kalau saya klik dekat file tab, dia akan muncul dekat bahagian, dia akan tukar interface ke bahagian menu yang lain. Yang ini dia ada info, news, save, save as, print, share, export, close, account, option dan sebagainya. Klik anak panah ini, dia akan patah balik ke skrin yang asal tadi. Cuba kita klik pada insert. So ini adalah menu-menu dekat tab insert, design, okay, layout, reference, mailing, review dan juga view. So pada hari ini saya akan fokuskan pada bahagian yang saya anggap sebagai fundamental, iaitu bahagian home tab dahulu. Okey, bahagian home tab, kalau you perhatikan, dia ada 1, 2, 3, 4 grup dan juga 5 grup menu, di mana setiap grup itu dia akan mengandungi satu simbol untuk dialog box muncul. Kalau you klik dia akan muncul lagi satu dialog box sama ada di sebelah kiri ataupun sebelah kanan. Kalau you klik dialog box untuk group font, dia akan muncul dialog box yang baru, iaitu menu yang lebih banyak lagi dan lebih advance lagi daripada menu yang asal. Okey, kumpulan menu yang asal. Paragraf pun sama, kita boleh keluarkan dia punya dialog box di mana dia ada features-features tertentu, sama juga dengan style. Okey, style muncul satu dialog box di sebelah kanan. Okey, so first kita pergi ke clipboard. Clipboard ini basically digunakan untuk kita, satu, copy, cut dan juga paste. So this function adalah perkara yang kita akan buat sekiranya kita nak repeat ataupun kita nak potong beberapa kandungan di dalam kerja kita. Okey, manakala format painter mungkin ramai yang tak biasa. Format painter ini digunakan untuk menyalin ataupun
copy format certain format pada perkataan dan kita salinkan format itu dan kita duplicate pada teks yang lain. So benda tu dibuat hanya sekali sahaja. Okey. Kalau sempat saya akan tunjukkan bagaimana format Painter digunakan. Okey. So itu adalah mengenai kumpulan clipboard. Seterusnya, font. Kumpulan font ini penting untuk kita editing dari segi format font dan sebagainya. So dekat sini kita boleh pilih jenis font apa yang kita suka, jenis font apa yang ditentukan, jenis font apa yang telah ditetapkan di sini, termasuk juga size. Okey, secara default dia akan pilih font. Secara default Word akan automatic pilih font jenis Calibri body yang bersaiz 11. Okay. Sebelah itu dia ada A anak panah ke atas, A anak panah ke bawah, iaitu huruf A besar dan juga A kecil ini. Ini adalah digunakan untuk membesar dan juga mengecilkan font itu. Di sebelahnya A dengan A huruf besar dan juga A huruf kecil, di sini dia panggil change case. So bila you mouse over kan, you gerakkan mouse pada ikon-ikon menu itu, dia akan munculkan teks dengan nama apakah maksud setiap ikon tersebut. So contohnya di sini adalah increase font size, dekat sini adalah change case. Change case ini digunakan untuk mengubahkan huruf-huruf di dalam tag itu sepenuhnya huruf besar ataupun menjadi huruf kecil ataupun menjadi seperti capitalize each word ataupun sentence case ataupun toggle case. Dia ada 5 kategori sebenarnya. Okey, satu huruf besar, yang kedua semua huruf besar, yang pertama adalah sentence case seperti ayat biasa di mana permulaan ayat ada huruf besar dan yang lain huruf kecil. Manakala lower case, yang ini tak, semua huruf menjadi huruf kecil. Upper case, semua huruf menjadi huruf besar. Capitalize each word, maksudnya setiap huruf permulaan perkataan dimulakan dengan huruf besar. Yang toggle case, dia akan terbalikkan. Kalau huruf besar, dia akan jadi huruf kecil. Kalau huruf kecil menjadi huruf besar. Okey. So itu adalah change case. Change case ini ada dekat Word, dekat PowerPoint tak ada, dekat Excel tak ada. Dekat PowerPoint ada, dekat Excel tak ada. Okey. BIU ini adalah basic untuk kita format teks. B untuk bold, gelapkan. I untuk italic, sandingkan. U untuk underline. Okey, untuk you underline, you boleh pilih underline macam mana. Dia ada pelbagai variety of line yang you boleh pilih kat sini. Okey, yang ini ABC strike through. Strike through ni maksudnya kita ada line di tengah-tengah huruf tersebut. Okey. X2, yang ni subscript, yang ni subscript, yang ini adalah superscript. Subscript maksudnya huruf 2 itu menjadi lebih kecil daripada teks normal. Sama juga superscript ini seperti kita tulis X kuasa 2. So kuasa itu lebih kecil daripada teks biasa. Yang sebelah ini adalah sedikit tag effect ataupun typography. Yang ini kita boleh pilih lah effect supaya dia lebih menarik ataupun lebih cantik mengikut kehendak kita. So dia dah ada default, dia ada nama dia seperti fill, black, text, shadow. Kalau yang ini adalah fill, white, outline, accent 1, glow, accent 1. So ini dia punya nama bagi option ini. Panjang kan? Okay. Selepas itu di bawahnya ada juga outline. You boleh pilih outline bagi tag tersebut, shadow, reflection, glow. Glow ni macam ada aura, color aura di sekelilingnya. Numbering style, okay. Ligatures, static set, stylistic set, okay. Dia punya cara
teks tu disusun. Okay, so basically yang kita akan guna, kita akan pilih yang ni lah, paling mudah, simple, tak payah pilih banyak. Kalau you rasa you nak buat satu persatu, you boleh pilih di bahagian bawah ini. Alright, so seterusnya adalah tag highlight. Tag highlight ini digunakan dalam karangan kita ataupun dalam teks kita itu, kita nak highlight kepada penulis yang lain ataupun baca lain tentang perkara tertentu, so kita boleh pilih seperti highlighter. Okay, this one digunakan untuk memilih warna teks yang ada berbagai color warna, kita boleh pilih. Okay, contohnya orange accent 2 lighter 40. Okay, dia ada nama tersendiri yang unik. Okay, so itu adalah mengenai font. Okay, baru kita tengok dua kumpulan sahaja, iaitu clipboard dan juga font. Okay, seterusnya kita pergi ke untuk font, ini adalah yang dipermudahkan, simplify. Kalau kita nak tengok yang lebih details, yang lebih advance, kita klik dialog box ini, dia akan muncul font dialog box, di mana kat sini dia ada beberapa menu yang sama dekat di ribbon, tetapi dia akan ada tambahan lagi. Contohnya font color automatic, dia effect, dia ada double stripe. Yang ini dia ada stripe through saja. Yang ini dia boleh tambah lagi adalah double stripe through. Maksudnya ada dua line lah dekat tengah-tengah, hidden. Okay, lepas tu kita boleh pilih dekat advanced character, kita boleh nak spacing macam mana, spatial, expanded, condensed, positioning, kita nak macam mana, raise, lower dan sebagainya, open types. Okay, bawah ni ada tag effect seperti yang ni lah. So kita boleh pilih color, tag outline, tag color, dia ada macam-macam lagi. Dia ada effect dia, shadow, reflection, glow, soft edge dan 3D format. So banyak lagi lah. So apa yang kita akan guna, basically kalau setakat user biasa, kita akan menggunakan shortcut di sini ataupun menu-menu di sini pun dah memadai untuk membuat satu kerja, menyiapkan sesuatu kerja seperti assignment, report dan sebagainya. Okey, itu adalah baru mengenai font sahaja. Seterusnya, apabila kita menaip laporan ataupun kita menaip tugasan ataupun surat menyurat dan sebagainya, dokumen, kita perlu ada paragraph setting. Kita nak set macam mana. Okey, paragraph setting berada di kumpulan paragraph. So paragraph ini satu, kalau kita nak listkan perkara-perkara, kita boleh menggunakan bullet ataupun kita boleh menggunakan numbering untuk listkan senarai perkara-perkara yang kita nak buat. Okey, so ini pun kategori multi-level list. So list tiga benda ini digunakan untuk menyenaraikan perkara-perkara. Yang ini digunakan untuk indent, maksudnya kita jarakkan ke dalam, iaitu increase indent, ataupun kita decreasekan indent, maksudnya kita kembali ke tempat asal, ke sebelah kiri semula untuk sesuatu paragraf. Okey, ataupun untuk sesuatu ayat kita. So ini adalah merujuk kepada sorting. Sorting ini kita boleh menyusun perkara itu mengikut susunan A, B, C ataupun mengikut turutan 1, 2, 3. Okay, mengikut in order. So this one digunakan untuk tanda. Tanda ini digunakan untuk paragraf, jarak, spacing dan sebagainya. Di mana simbol ini tak akan dicetak di dalam printer. Dia hanya ditunjukkan dalam screen monitor sahaja. Okay, this one adalah alignment untuk teks, sama ada kita nak ke kiri, tengah, ke kanan ataupun justify. Kita penuhkan kiri dan kanan. Okay, yang ini adalah line dan paragraph spacing. Kita boleh pilih 1.0, 1.15, 1.5 sehinggalah 3. Okay, line spacing option you boleh pilih bila you klik line spacing option tadi.
Quick line spacing option tadi, dia akan muncul juga paragraph dialog box di mana kat sini lebih detail. You boleh nyatakan in general alignment, you nak buat macam ini juga fungsinya alignment. Okey, 1 2 3 ini 1 2 3 4 ini adalah merupakan kategori kumpulan alignment. Okey, indentation. Indentation ini adalah untuk kita jarakkan apabila kita bermula paragraf perenggan yang baru. So kita boleh set berapa jarak, adakah 1 inci ataupun setengah inci kita jarak permulaan ayat yang pertama bagi setiap perenggan. Okey, kita nak indent daripada kiri ataupun indent daripada kanan, itu bergantung kepada format dan juga format dokumen yang kita buat dan juga yang kita hendaki lah. Okey, spacing adalah jarak di antara setiap baris tag tersebut. So kita pilih di sini. Line spacing sama ada single, 1.5, double, at least, exactly, multiple. Kalau kita buat exactly, okay, kita boleh nyatakan nilai kat sini berapa you nak spacing between tag tersebut. Okay, so itu adalah indent dan spacing. Line dan break, page breaks ini adalah more to the advance punya kategori lah. So saya tak nak ke dalam lagi. Yang kita fokus adalah indent dan juga spacing sahaja. Okey, so itu adalah mengenai paragraph. Okey, tadi kita tengok clipboard, kita bincang tentang font. Selepas kita pilih font, kita kena setting paragraph, perenggan, format perenggan kita macam mana. Okey, so untuk sambung ke dua bahagian yang terakhir, iaitu style dan juga editing, saya break dulu untuk bagi masa awak untuk bernafas.